Salam sejahtera Bapak, selamat datang ke saluran Wako. Ya, apakah keputusan di antara Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob? Ya, sebelum kita teruskan berita ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng di sebelah ya. Jom tuan-tuan, kita tengok berita dari Malaysia kini. Pakatan Harapan cenderung setuju memorandum persefahaman dengan kerajaan. Wow, jom kita tengok. Majlis Presiden Pakatan Harapan PH memaklumkan gabungan itu cenderung untuk mempersetujui memorandum persefahaman dengan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Dalam satu kenyataan, Pakatan Harapan berkata, memorandum persefahaman ini adalah susulan kepada pertemuan yang telah diadakan di antara pimpinan tertingginya dengan Ismail pada 25 Ogos lalu. Secara dasarnya, Pakatan Harapan cenderung untuk mempersetujui memorandum persefahaman ini demi menyelamatkan nyawa dan mata pencarian rakyat, tertakluk kepada perincian penambahbaikan draft yang perlu diperhalusi wakil kedua-dua pihak sebelum boleh diuktamadkan. Marilah kita mengembleng seluruh kekuatan untuk menangani pandemik COVID-19 dan mengatasi kemelesetan ekonomi yang melanda negara kita, katanya. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabo dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Pakatan Harapan berkata, pertemuan turut diadakan semalam di antara Wakil Pakatan Harapan dan Wakil Perdana Menteri. Wakil Perdana Menteri terdiri daripada Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Taqiyuddin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Parlimen dan Undang-Undang Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa dan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Manakala Wakil Pakatan Harapan terdiri daripada Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail, Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Yaakob, Setiausaha Organisasi DAP Anthony Loke, Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP Gobind Singh Dio, Ketua Penerangan PKR Samsul Iskandar Muhammad Akin dan Pengarah Komunikasi PKR Fahmi Fazil. Pertemuan semalam telah membincangkan sejumlah perkara dasar dan program khusus di mana penekanan juga diberikan kepada keperluan menjalankan reformasi dalam bidang ekonomi dan kesihatan awam bagi menangani pandemik COVID-19. Selain itu, isu urusan perjalanan Parlimen, soal pengabsahan dan perkara berkaitan penambahbaikan tata kelola kerajaan turut dibincangkan, katanya. Majlis Presiden Pakatan Harapan juga menyatakan pendirian bahawa suntikan fiskal tambahan sebanyak 45 bilion ringgit perlu dilakukan kepada dana COVID-19 untuk menangani pandemik ini. Selain itu, gabungan itu turut membincangkan langkah-langkah reformasi politik yang perlu disertakan di dalam memorandum dengan pihak kerajaan. Semalam, Ismail mengumumkan mesyuarat kabinet bersetuju untuk melaksanakan 7 pembaharuan parlimen dan pentadbiran. 7 pembaharuan tersebut adalah seperti berikut. Pembentangan rang undang-undang anti lompat parti di parlimen. Kedua, pelaksanaan penurunan had umur mengundi dari 21 tahun kepada 18 tahun dalam masa terdekat. Ketiga, pindahan perlembagaan persekutuan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Keempat, keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan ahli Parlimen kerajaan dan pembangkang. Kelima, setiap RUU termasuk RUU pembekalan yang dibentangkan di Parlimen akan dirunding dan dipersetujui secara bersama. Keenam, ahli parti pembangkang akan dilibatkan dalam Majlis Pemulihan Negara iaitu MPN. Dan ketujuh, ketua pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setara dengan seorang menteri. Ya, tuan-tuan, sekian sajalah video kali ini. Apakah pendapat anda?
Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Untuk ini jangan lupa subscribe ke Huaco Channel. Subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.